وإلى آله وصحبه الكرام. شيء لله له بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan izinnya dapat sama-sama pada pagi ini kita bertemu di dalam majlis ilmu. Moga-moga insya-Allah keberadaan kita ini mendapat pahala dan rahmat serta limpah kurnia dari sisinya. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita doakan kepada saudara-saudara kita di Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afin fi Palestin. Allahumma amin. Amma ba'du. Jadi insya-Allah saya pun tak tahu kat mana lah. Lama sangat cuti. Kalau ikut duk layan, kalau sibuk tu takut tak ada mai. Hari ni kalau ikut tengah duk mesyuarat tadi, saya kena lari mai. Bukan apa, dia kena mula mai. Saya duk teringin nak mai lama, tapi kesibukan pergi umrah dan sebagainya, jadi tak kesampaian kan. Alhamdulillah hari ni Allah izinkan kita dapat bersama dalam pengajian sirah. Hak ke mana, hak mana dia? Dia catat tak? Tak ada juga. Bukan soal berapa, tak tahu dah. 18. Oh 18, okey. Okey 18, terima kasih. Berapa lama kita cuti? Ni bukan raya Cina lah, bukan raya Deepavali apa bala kan. Semua raya duduk dekat sini ni. Alhamdulillah kita dapat bertemu lah. Baik. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada masa yang lalu kita telah membicarakan tentang perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah secara terang-terangan. Dan kita cerita juga pada masa yang lalu 3 tahun awal dakwah itu berlaku secara diam-diam, secara tersembunyi. Dan pada tahun yang ketiga maka Allah perintahkan untuk berani menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan bila mana perintah Allah itu telah pun disampaikan kepada Nabi, iaitu dalam surah Al-Hijr ayat 94, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah perintahkan untuk sampaikan dakwah secara terang-terangan.
qala. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan keluarga baginda, iaitu ketika berada di atas bukit Safa, dan Nabi berdakwah kepada semua ahli keluarganya. Maka pada ketika itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang kuat menentangnya adalah Abu Lahab. Abu Lahab. Qala jam'uhu li'ashiratihi. Baginda mengumpulkan keluarganya. Jama'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ahlahu wa aqaribahu lamma nazala alaihi qawluhu ta'ala wa anzir ashiratakal aqrabin. Baginda mengumpulkan keluarga dan kaum kerabatnya selepas Allah menurunkan firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa anzir ashiratakal aqrabin. Maksudnya, berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Hadirin muslimin dan muslimat, para pelajar yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Faballaghahum risalata rabbih wa anzarahum 'adzab yawmin 'azim. Baginda menyampaikan risalah Tuhan dan memperingatkan mereka tentang azab yang besar pada hari yang tidak berguna lagi harta dan anak pinak. Yawma la yanfa'u malu wa la banun. Fatakallama al-qawmu kalaman layyinan illa ammahu Aba Lahab alladhi kana aduwwuhu al-ashad. Semua kaum kerabat baginda bercakap dengan bahasa yang lemah lembut, hanya Abu Lahab yang bercakap kasar. Permusuhannya dengan Nabi sangat kuat. Fa innahu radda raddan qabihan wa talaba minhumul qabda alayhi faqala lahu Abu Talib wallahi lanamna'annahu ma baqina. Abu Lahab menentang dengan tantangan yang amat buruk. Beliau juga meminta orang ramai menangkap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib berkata, demi Allah, selagi masih hidup kami tetap akan menghalangnya dari bertindak demikian. Muslimin dan muslimat, anak-anak para pelajar yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang awal yang perlu untuk kita pelihara adalah anak dan isteri kita. Kemudian kaum kerabat kita. Kemudian barulah orang lain, termasuk jiran-jiran kita. Pertama sekali kita kena selamatkan dulu ahli keluarga kita daripada bakaran api neraka, daripada bermaksiat kepada Allah. Kita kena ingat bahawasanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, amal soleh yang kita buat ni akan beri kesan kepada anak dan isteri kita, keturunan kita. Begitu juga amal jahat. Dia akan beri kesan tak banyak sikit. Sebab itu ada seorang ulama namanya Sa'id ibn Musayyib. Dia kata dekat anak dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, inni ukthiru salata li ajlika raja'an an uhfaza fika. Kata dia, wahai anakku, aku memperbanyakkan salat sebab kamulah. Ayah buat baik ni bukan apa. Di samping ayah nak pahala, ayah nakkan redha Allah, yang kedua ayah risaukan tentang kamu. Maksud apa? Kalaulah ayah ni buat perkara yang jahat, maka kejahatan itu akan tempiah kepada kamu. Ayah melakukan kebaikan dan amal soleh dengan harapan amal soleh itu tempiah juga kepada kamu. Faham tak? Jadi kita sebagai mak, kita sebagai ayah kena banyak baca Quran. Kita tak boleh hantar anak mengaji kafar, hantar anak mengaji Quran, kita sendiri tak baca. Kita tak boleh untuk menyuruh anak semayang jemaah, semayang 5 waktu. Kita semayang lambat, kadang kita pun tak semayang. Tak boleh. Dia tak akan beri kesan, tidak akan membentuk jiwa anak. Sebab anak-anak ni dia akan belajar daripada mak, daripada ayah dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Yang mula-mula yang nak kena buat dulu adalah mak dan adalah ayah. Sebab itu kata ulama, kalau faqidu syai' la yu'ti, orang yang tidak mempunyai sesuatu, dia tak mampu nak berikan sesuatu. Kita mak dan ayah, kan, diri kita sendiri pun tak mampu nak jadi baik, tak mampu nak jaga dari maksiat. Macam mana, bagaimana mungkin kita nak anak kita jadi baik? Kita sendiri pun tak mampu nak kawal diri kita, mana mungkin nak kawal orang lain. Yang pertama yang perlu buat perubahan tu diri kita dulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat, para pelajar yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam Quran pun Allah sebut, wa kana abuhuma salihah, mak dan ayahnya itu orang baik. Dalam kisah Ashabul Kahfi, dalam surah Al-Kahfi, kisah terakhir berkaitan dengan Nabi Allah Khidir dan Nabi Allah Isa. Nabi Allah Khidir, Nabi Allah Musa. Ya. Satu kisah yang berlaku panjang. Ada 3 peristiwa besar yang berlaku dalam permusafiran tersebut. Yang pertama, dipecahkan kapal. Yang kedua, dibunuh seorang bayi kanak-kanak. Yang ketiga, dibangunkan tiang yang runtuh, sedangkan penduduknya pada ketika itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tidak pun berhasrat nak membantu Nabi Khidir dan Nabi Musa. Nabi Musa tanyalah kepada Nabi Allah Khidir, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kenapa engkau bangunkan tiang ini sedangkan mereka penduduk negeri ini tak pernah pun berhasrat nak membantu kita? Yang kita ni lapar, kita ni dahaga, mereka tak bantu kita pun. Nabi Allah Khidir bagi tahu, kerana ini, di bawah harta ini, di bawah tiang ini terdapat harta yang dimiliki oleh anak-anak yatim, dan mak ayah mereka adalah orang baik. Faham tak? Bila mak ayah orang baik, maka bantuan Allah akan sampai kepada anak-anak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baru-baru ni juga kita di darsa, Ustaz Rashidan pun hadir, Ustaz Naim pun hadir. Alhamdulillah ramai yang hadir. Kita ada jemput sahabat-sahabat daripada Palestin, untuk mengadakan program Cinta Gaza ataupun Cinta Palestin. Anjuran Pondok Dasar dan NGO yang datang tu adalah Cinta Gaza. Ustaz Nadir tu cerita, yang belakang yang hadir tu adalah anak tiri dia. Awal tu dia cerita pasal budak tu. Dia cerita kata dia punya ayah wafat, meninggal syahid, dia punya tok wan meninggal syahid, kemudian dia punya saudara meninggal syahid. Dan dia kata, Naim ni semua keluarganya boleh dikatakan dah pun syahid. Kemudian dia kata, yang tinggal hanya dia, ibunya dan adik-adiknya, dan saya yang menikah dengan ibunya. Faham tak? Kalau orang tu orang baik, mak ayah baik, syahid pula, yang kahwin dengan mak tu nanti ni bukan orang biasa-biasa, orang baik juga. Sebab tu kita kalau jadi baik ni, insya-Allah anak kita Tuhan jaga. Anak kita Tuhan jaga. Kalau satu orang tu duk baca Quran, kan, kita sebagai ayah duk hadir kuliah, sebagai ayah duk zikir baik dengan tok-tok guru, esok kita mati, esok bini kita nak menjanda kah? Akan ada lah orang kepetik apa ni, daun-daun yang gugur, tapi orang yang mampu menjaga keluarga kita sebaiknya. Pasti. Sebab janji Allah, orang baik Allah akan jaga keturunannya. Jadi mak dan ayah ni kena jadi baik. Mak yang mati dulu esok, insya-Allah takkan nak biar ayah tu duduk seorang-seorang. Akan ada juga yang akan menyempurnakan keluarga itu, tapi orang yang lebih baik daripada kita. Okay. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di peringkat awal dakwah kepada semua orang Quraisy. Dan Allah kata, sekarang engkau dakwah pula dekat ahli keluarga kamu saja. Wa anzir ashiratakal aqrabin, berikanlah peringatan kepada kaum kerabatmu yang terdekat.
Maknanya orang yang paling layak untuk kita dakwah, untuk kita ajak jadi baik, untuk mendapat manfaat yang besar, adik-beradik kita dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdakwah kepada mereka dan memperingatkan mereka bahawasanya akan ada satu kehidupan setelah kematian, yang mana pada kehidupan tersebut harta dan anak pinak tak berguna lagi buat kita. Anak banyak, anak soleh, anak apa lagi, masing-masing sibuk dengan urusan masing-masing. Kira masing-masing sibuk dengan urusan masing-masing. Si ayah, kalau boleh dia tak mau jumpa anak dia. Sebab apa? Sebab takut anak dia menyusahkan dia. Dia dah susah hari kiamat, takut esok anak dia menyusahkan dia pula. Menyusahkan macam mana? Bayangkanlah, kalau kita miskin, contoh, minta semua kaya lah, amin. Kalau orang tu miskin, dia miskin lah. Hidup susah sampai ke 30 tahun, 40 tahun, dengan harapan anak-anak dia ni esok hidup senang sikit. Rupa-rupanya anak dia pun hidup susah, lebih susah dari dia. Kalau dia ada juga rumah, walaupun tak berapa nak tegak rumah tu, si anak rumah pun tak ada, duk numpang rumah orang, sewa sana sewa sini, dah kali tak boleh bayar, minta duit dekat ayah dia. Dah lah dia tu susah, anak dia lagi menyusahkan dia lagi. Begitulah bahasa mudah kita nak faham. Hari akhirat ni kita dah susah dah, nak disoal, nak dihisap, nak ditanya adakah kita golongan baik atau sebaliknya. Si anak mencari kita, ayah tolong saya kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sya'nu yughni. Pada hari itu masing-masing sibuk. Masing-masing Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dengan urusan masing-masing. Sampai dalam sebuah hadis Nabi kata, kita ni waktu itu masing-masing tidak memakai pakaian. Sayyidah Aisyah tanya, ya Rasulullah, kalau tak pakai pakaian, adakah kita akan malu? Adakah orang akan tengok kita? Adakah kita akan tengok orang? Kan? Tak pakai pakaian, orang kalau wal'ayazubillah lah, kan? Orang-orang gila lalu tepi itu dengan pakai lebih kurang kain, angkat naik. Semua orang bakal tengok dah, ya Allah kesiannya, siapa nak dia ni? Begitukah hari akhirat? Jawapannya tidak. Jawapannya tidak. Karena kata Nabi, al-amru asyaddu min ayyuhimmahum dhalik atau kama qala. Tak terlintah pun, sibuknya hari akhirat ni, kita tak terlintah pun tentang orang sebelah. Tak terlintah langsung nak tengok siapa dia ni. Tak terlintah langsung. Hak fikir nafsi, aku macam mana, Nabi memperingatkan keadaan itu kepada semua orang. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Ingatlah kan ada satu hari nanti harta dan anak pinak tak bermanfaat buat kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi pun bercakap, fatakallamal qaumu kalaman layyina. Kaumnya bercakap dengan kata-kata yang sangat baik. Mereka respon baik waktu Nabi cakap tu. Mereka respon baik. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad ni orang malu Allah dengan dia. Nabi Muhammad SAW orang malu Allah dengan baginda. Sebab apa malu Allah? Sebab orang ni bertokoh. Orang tengok dia pun dah rasa tokoh dah. Wajah dia itu sangat cantik, wajahnya sangat segak, tokoh ada, kehandsomean pun ada, dan akhlaknya cukup baik. Tidak ada orang yang lalu di sisi Nabi melainkan dia akan teruja dengan salah satu kemuliaan, kehebatan, keistimewaan yang ada pada Nabi. Sama dia tengok, tokohnya orang ni, siapa dia? Handsome-nya orang ni, siapa dia? Baiknya orang ni, siapa dia? Manis dia senyuman. Orang akan rasa teruja dengan baginda. Masya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muslimin dan muslimat
anak-anak para pelajar yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap orang bila melihat Nabi, mereka akan rasa haibah, rasa gerun, rasa sayang, kasih, suka tengok. Maka bila Nabi bercakap, mereka respon dengan respon yang penuh, kita kata apa? Penghormatan, ta'zim pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illa ammahu Aba Lahab, kecuali pak belakang Nabi, kecuali bapa belakang Nabi yang bernama Abu Lahab. Abu Lahab alladhi kana aduwwul ashad, yang dia sangat memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ni, kata Syekh Tariq Sardar hafizahullah ta'ala, orang yang melihat Nabi Muhammad ni, dia pasti menaruh rasa kasih yang mendalam. Dia menyimpan. Masya Allah. Tengok saja pun. Sebab apa? Sebab Nabi ni, segak Nabi ni tak boleh bawa berbincang. Bahasa kita, tak boleh nak dibanding-bandingkan. Ini bukan kita cakap, para sahabat cakap. Dia pun bila cerita pasal Nabi, berkata cantik sungguh Rasulullah. Sampai Sayyidina Ali kata apa? Bila orang tanya, Ali, cerita sikit pasal wajah Nabi. Dia pun sebut begini hidungnya, begini pipinya, begini matanya. Last kali dia kata apa? Macam ni lah. Yaqulu man na'ituhu lam ara qablahu wala ba'dahu mithlah. Orang yang tengok dia, tengok pada tubuh Nabi Muhammad, pasti poin last kali dia akan kata, aku tak pernah melihat orang yang secantik ini sebelum dan sesudahnya. Okay, Ustaz Abidi handsome tak? Handsome tak handsome? Handsome. Mana handsome kau Ustaz Rashidan? Kamu jawab lah. Semua salah semua. Okay, handsome Ustaz, kan? Handsome saya ni, ada lagi tak lebih handsome pada ni? Takut nak jawab. Jawab je lah, ada banyak lah, berjuta, berbilion-bilion, kan? Pi masuk dalam taman ni, jalan depan sikit, insyaAllah ada lagi handsome, kan? Pi lagi masuk dekat dalam masjid tu, anak tu imam tu segak lagi. Betul tak? Ada orang kita tengok tu, handsome sangat-sangat, lawa lah dia ni. Contoh kalau di kalangan artis, kan, contoh artis Malaysia lah, bagi hilang hantuk sikit, siapa lah ni hak paling handsome lah, artis lelaki? Tak tahu Ustaz. Kami kenal sahabat je Ustaz, artis kami tak tahu Ustaz. Okey, siapa sahabat paling handsome? Okey, artis paling handsome saya tolong jawab lah. Kalau bagi saya lah, Airil Azrin? Apa? Airil Azrin, tak dia Fatah Amin. Tak tahulah, tu lah hak Malaysia tu ada. Tu hak saya nampak lah. Aaron Aziz tua dah, dia bawah sikit. Zaman dulu mungkin dia lah ni dah dah. Saya tanya, itu paling handsome di Malaysia kah? Tak. Apatah lagi dunia. Hak paling segak ni artis Malaysia, Melayu ni, tak kira lah perempuan ke lelaki ke, kalau pergi letak dekat negara Turki, dia jadi rakyat biasa. Faham tak? Orang Turki ni, muka yang biasa-biasa saja lebih segak dari artis kita. Lebih handsome dari artis kita. Itu kalau dalam bab industri lakonan. Okay, kita baca dalam sudut ulama' pula. Siapa ulama' yang bila kita tengok dia senyum, ya Allah, cantiknya, bercahayanya, haibahnya? Siapa? Dalam bab ulama' pula, Habib Ali Al-Jufri kenal? Tak kenal? Siapa je apa kenal ni? Dunia tak kenal, akhirat tak kenal. Habib Ali Al-Jufri ada ke apa kau ni? Tak ada. Biasanya ada juga. Okey, Habib Ali Al-Jufri, insya-Allah lah, orang yang baik, orang yang wajahnya ada kecantikan yang tersendiri. Masya Allah, Habib Ali Al-Jufri. Bila dia senyum, bila dia bercakap, bila setiap kali cakap senyum, sambil cakap senyum. Kadang-kadang dia tak senyum, dia cakap tu mengalir air mata. Kita yang
faham ucapan dia, kita pun rasa Habib Ali Al-Jufri keturunan Nabi Muhammad. Okey, kalau tanya Habib Ali ni, adakah ada orang yang lebih segak daripada Habib Ali di dunia ni? Ada? Yang setandingnya ada? Betul tak? Kita pernah tak tengok orang yang segak lebih kurang macam tu? Pernah. Contoh lain, ada satu orang hak tadi keturunan Nabi, hak seorang lagi keturunan Sayyidina Abu Bakar. Keturunan Sayyidina Abu Bakar. Nama ulama tu adalah Syekh Zahid Sultani. Macam tekan kat Google, Syekh Zahid Sultani. Wajah dia pun sangat segak, sangat segak. Dan keturunan Sayyidina Abu Bakar. Adakah bila kita lihat kepada yang segak tu, kita kata dekat dalam diri kita tak ada orang lebih segak daripada ni? Gitu lah kita akan kata. Kita takkan kata macam tu. Bayangkan kata Sayyidina Ali, Rasulullah pula wajah ni, siapa yang tengok, dia akan kata kalimah tu di last sekali. Dia tak boleh tipu diri dia. Lam ara qablahu wala ba'dahu mithlah. Aku tak pernah tengok orang yang secantik ini sebelum dan sesudahnya. Macam mana? Kena tengok baru kita boleh sebut. Ya Allah, tak tengok. Itu cita-cita yang kita kena semak dalam diri kita. Ya Allah, bilalah nak izin tengok wajah tu sekali pun tak apa. Nak bagi faham ayat Sayyidina Ali tu ya. Aku tak pernah tengok orang yang cantik seperti ini sebelum dan sesudahnya. Kalau Sayyidina Jabir bin Abdullah, waktu tu di tengah malam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, di tengah malam dia tengok Nabi berada seorang diri. Rasulullah ada, dia berjalan, Rasulullah ada. Waktu itu cahaya bulan menerangi seluruh penduduk Madinah. Seluruh penduduk Madinah. Dia pun tengok Rasulullah segaknya engkau, kan? Segaknya engkau. Waktu itu Nabi pakai baju warna merah. Warna merah. Cantiknya engkau Rasulullah. Nabi senyum kat Jabir. Nabi senyum kat Jabir. Jabir kata, cantiknya, indahnya senyuman Rasulullah. Macam mana aku nak gambarkan ni? Ada lagi dia nak cuba bahasakan perasaan dia, nak mensifatkan rasa yang ada dalam diri dia tentang kecantikan Nabi waktu tu. Yang ada dekat mata dia waktu tu adalah bulan saja. Hak boleh dia compare waktu tu bulan saja. Dalam kepala dia habis dah. Tak ada dah. Yang ada waktu tu bulan dia. Dia pun tengok bulan. Cantiknya bulan malam ni, terangnya cahayanya, indahnya. Dia kata, dia tengok Rasulullah bulan. Demi Allah, dia kata, lahwa indi ahsana minal qamar. Demi Allah, Rasulullah tak boleh nak compare dengan bulan. Baginda jauh lebih cantik dari bulan. Tak tahu? Kena tengok dulu macam mana cantik yang bila kita tengok tu lebih tenang dari tengok bulan. Jadi subhanallah, itulah yang ada pada Rasulullah. Setiap orang yang jumpa dengan Nabi ni, orang yang betul-betul jahat dia tolak Nabi. Sebab orang yang fitrah salimah, manusia yang tidak bercampur hatinya ini dengan najis daripada syaitan dan iblis, dia mesti akan menaruh hormat dekat Nabi Muhammad. Masya Allah Muhammad, siapalah aku dengan kamu? Masya Allah Muhammad, engkau insan yang hebat. Masya Allah Muhammad, akhlak aku jauh, engkau jauh lebih daripada aku. Siapa aku nak bantah kamu? Okay. Jadi bila Nabi Muhammad SAW berdakwah, fatakallamal qawmu kalaman layyina, mereka ni merespon ucapan Nabi dengan kata-kata yang baik. Sebab mereka sangat hormat kepada Nabi Muhammad. Orang yang benci Nabi Muhammad ni, kata Syekh tadi, orang yang fitrahnya tak salimah, dia tak normal. Hatinya itu sudah dimasuki dengan najis-najis yang begitu kotor daripada syaitan. Tu saja. Orang biasa tengok Nabi ni mesti tertarik. Dia takkan mampu nak meninggi suara depan Nabi. Dengan tengok akhlak Nabi saja mesti tertarik nak ikut, nak jadi pengikut dia. Dahsyat Nabi Muhammad ni, haibah yang ada pada Nabi. Allah cerita dalam Quran, akhlak Nabi lebih agung. Wa innaka la'ala khuluqin azim.
akhlak Nabi sangatlah agung. Salah satu akhlak yang Nabi tonjolkan saja mampu mencairkan hati manusia yang normal, manusia yang fitrah salimah, fitrah sejahtera. Dia tak dimasuki hatinya dengan talbis daripada iblis. Dia tengok Nabi, dia akan rasa aku nak jadi pengikut Muhammad. Nabi tunjuk satu yang sifat Nabi. Apa dia? Pemurah. Orang tu kata, Rasulullah Muhammad, aku saksi kau Rasulullah. Takkan ada orang biasa yang mampu mampu menandingi kepemurahanmu. Nabi tunjuk satu saja sifat, pemaaf. Sampai tahun ni kau mampu melakukan Muhammad, aku bersaksi kau Rasulullah. Belum lagi Nabi menyampaikan wahyu dari Allah. Ada satu orang nama Umair bin Wahbin. Dan Umair bin Wahbin, dia duduk bincang. Bila kalah dalam perang Badar, dia bincang dengan Safwan bin Umayyah. Dia kata, aku teringin sangat nak bunuh Muhammad. Aku teringin nak bunuh Muhammad, dia kata. Sebab dia telah membunuh pemimpin-pemimpin kita. Safwan bin Umayyah kata apa? Kenapa tak lakukan? Kau lakukan saja. Kata Safwan bin Umayyah, sebab ayah dia Umayyah bin Khalaf terbunuh dalam perang Badar. Kata Umair bin Wahbin, dia kata, aku ada dua sebab saja aku tidak mampu untuk bunuh Muhammad. Yang pertama sebab anak-anak aku, kalau aku mati, mereka tak ada siapa nak sarah mereka. Yang kedua, aku banyak hutang. Dua sebab ni saja. Safwan bin Umayyah ni salah seorang yang mengatur perancangan perang Uhud. Dia kata apa? Kalau macam tu, aku jamin harta kamu, aku jamin hutang kamu, aku jamin anak-anak kamu. Kau pergi bunuh Muhammad. Dia bincang macam tu. Masa tu, kata mereka, perancangan ini jangan kau bocorkan kepada siapa pun. Dia duduk dalam sekitar Hiji Ismail. Jangan bocorkan perancangan aku ni. Kalau macam tu, kalau aku jamin hutang kau, aku jamin anak-anak kau nak pergi bunuh Muhammad. Dia kata tak. Lelaki ni, Umair bin Wahbin, dia naik kuda dari Mekah pergi ke Madinah. Dia nak jumpa Nabi Muhammad. Nak pergi bunuh pedang dah. Sayyidina Umar kata, hampa tengok saat ni, dia ni ada niat jahat ni. Rasulullah boleh ke nak bagi masuk? Rasulullah kata sila. Dia pun masuk depan Nabi. Nabi kata dekat dia, apa tujuan kau datang kemari? Dia guna helah. Dia kata, tujuan saya datang kemari kerana saya nak tuntut keluarga saya yang menjadi tawanan perang Badar. Saya nak tuntut. Kemudian kata Nabi, cakap betul-betul, apa tujuan kamu? Janganlah berdalih. Dia kata, betul, itu tujuan aku. Aku datang nak tuntut tawanan kami yang ada di sisi kamu. Nabi kata, Umay, betul tak? Baru-baru ni kamu ada sembang dengan Safwan bin Umayyah. Kamu kata kamu nak bunuh aku, betul tak? Diam dia. Muhammad, macam mana kau tahu? Safwan bertanya kepada kamu, kenapa engkau tak lakukan? Engkau berkata, aku takut kerana harta aku, kerana hutang aku. Yang kedua, kerana anak-anak aku. Dan Safwan beritahu kepada kamu, dia akan menjamin kepada kamu, menjamin buat kamu kedua-dua yang kau risaukan. Betul tak? Dia kata, Muhammad, engkau Rasulullah. Nabi scan, Nabi dapat wahyu, disampaikan oleh Jibril, detail ucapan tu, tak jatuh sepatah. Masya Allah. Sedangkan mereka sembang secara sembunyi. Maka masuk Islam dengan tengok akhlak Nabi saja, dengan tengok percakapan Nabi saja, dengan tengok salah satu daripada sifat mulia Nabi saja, masuk Islam. Belum lagi melihat wahyu Nabi. Dengan ucapan Nabi tu masuk Islam. Itu kekuatan para Nabi. Tidak ada seorang Nabi pun melainkan wajahnya cantik. Ma ba'athallahu nabiyyan illa hasanal wajhi aw kama qala. Tidak pernah Allah utuskan seorang Nabi melainkan dia orang yang sangat serak, wajah sangat cantik. Dan mereka ada 4 sifat ni. 4 sifat ni kena ada. Sebab kalau tak ada, orang takkan mengangkat kata dia ni wakil Allah. Siddiq, lagi amanah, tabligh, fatanah. Tidak ada rekod bagi semua para Nabi ni gagal mempertahankan 4 sifat mulia ni. Qala
fa innahu raddan qabihan. Yang lawan Nabi waktu itu seorang saja, iaitu Abu Talib. Dia minta, dia kata apa? Kita tahan Muhammad ni, kita penjara dia. Satu orang bapa menekan Nabi yang bernama Abu Talib, dia kata apa? Wallahi lanamna'annahu ma baqaina. Demi Allah, Abu Lahab, aku pun pak menekan dia, aku pun saudara kamu, demi Allah kami akan mempertahankan dia selama kami hidup. Jadi yang lawan Nabi ni bukan orang lain, pak menekan, kuat sungguh ni. Pak menekan ni pengganti tempat ayah kan? Tinggi. Dia punya kedudukan tu sangat dekat. Dan mempertahankan Nabi. Pak menekan juga. Bayangkan esok ni kita akan baca cerita pak menekan yang pertahan Nabi ni wafat, mati. Bila mati, orang hak dekat nak tahan Nabi dah tak ada, tinggal seorang lagi kan? Tinggal seorang dia lagi. Tapi yang kata seorang lagi pun, dia tak setokoh Abu Talib ni. Seorang lagi tu Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah ni dia tokoh dalam perang saja, tapi pengaruh tak kuat. Abu Talib ni, dia pengaruh dia, percakapan dia, semua orang Mekah akan dengar. Esok kita akan cerita nanti ni, dia wafat. Bila dia mati, sewenang-wenangnya mereka perlakukan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu alam. Habis itu tajuk kita pada pagi ini. Segala yang baik dari Allah, segala kekurangan daripada saya mohon ampun kepada Allah. Mohon maaf kepada segala hadir. Hakikatnya semua dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu Subhanahu wa taala alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وفقنا وفقنا وقربات لنا في ديننا ما أقتل وذكر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدل شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ومجري السحاب وهزم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. وانصر إخواننا على فلسطين على إسرائيل. وانصر إخواننا على عدوهم. وانصر إخواننا على عدوهم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.